Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shalli wa sallim wa sallim alaihi wa Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Inna hadzal musafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kaifatina wa salatu wa syukur. Syai'un lana al-Fatihah. Qala ma'alif rahimahullahu ta'ala, dan segala tanda agama itu 4 perkara. Yang pertama, sahih i'tiqad, yaitu jazam dengan barang yang diiktikadkan dia oleh ahli sunnah. Dan kedua, benar qasadnya, yaitu menunaikan ibadat dengan ikhlas. Dan yang ketiga, menyempurnakan janji, yaitu mengerjakan segala yang disuruh. Dan yang keempat, ketiadaan melampaui singkat, menahat batasan, yaitu meninggalkan segala yang dilarang. Baik, kita masih lagi dalam tak masuk lagi tajuk tersebut. Sifat ini bicarakan tentang kita faham dulu tentang agamanya, apa tanda dia kan? Jadi agama kita sudah faham. Maknanya agama itu adalah ibarat daripada perhimpunan segala hukum yang diletakkan, yang dihantarkan, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-Nya. Itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya agama. Jadi mana tanda dia? Mana tanda agama? Tanda agama adalah ada 4. Nak kenal seseorang itu beragama yang sebenar, 4 perkara ni. Yang pertamanya, tanda yang seorang itu yang beragama, agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sah i'tiqadnya. Sah pegangan dia. Pegangan dia adalah sah. Sah di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan sah di segi dia. Kalau di segi dia sah lah, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala sah.
Tidak sah dari segi dia sahaja, tapi di segi Allah Subhanahu wa taala sah, maka tak dinamakan i'tiqad yang sebenar. Apa dia kata sah i'tiqadnya? Iaitu jazam dengan barang yang diiktikadkan dia kan barang tu oleh ahli sunnah, yakni wal jamaah. Nak boleh mengatakan seseorang itu yang beragama, yang pertama dia kena pegangan dia tu sah. Makna dia jazam, dia putus dari pegangan dia, yang diputus dalam hati dia seperti mana yang diiktikadkan oleh ahli sunnah wal jamaah, seperti mana yang dijalani oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, yang dijalani oleh para Nabi, para sahabat, para ulama, tabi'in. Itu baru sah. Kalau dia pegang betul-betul tetapi dia tidak mengikut yang dijalani, yang diiktikad oleh Nabi, yang diiktikad oleh para sahabat, seperti mana ulama salaf dan ulama khalaf berlainan dengan mereka, maka tidak dinamakan orang itu sah iktikadnya. Seperti mana Kristian, dia jazam yang putus, pegangan dia memang putus, memang tepat, memang kemas sungguh, tak goyang. Tetapi adakah pegangan dia sama dengan seperti mana yang diiktikad oleh Nabi, seperti mana yang diiktikad oleh para sahabat, tabi'in? Tidak sama. Maka iktikad dia tidak sah. Itu bertanya dia. Pegangan dia menganggapkan Allah tu ada tiga, Tuhan ada tiga, Tuhan bapa, Tuhan ibu, Tuhan anak. Adakah kita kata dia sah iktikad dia? Adakah boleh kita kata pegangan yang betul? Betul ada? Tak betul. Pegangan itu dah tidak betul, menyalahi pegangan yang dipegang oleh Nabi dan para sahabat. Sebab kita iktikad dalam hati kita sebagaimana Nabi ajar adalah Allah tu adalah Esa. Qul huwallahu ahad. Allah tu Esa. Lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak diberanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak menyamai sesuatu sekali. Itu maknanya pegangan kita. Tapi kalau ada orang yang mengatakan bagaimana Kristian mengatakan Allah tu ada anak, ada semua, itu mana pegangan tidak sah. Berarti dia tidak dinamakan agama. Agama dia lah, tapi agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala tidak termasuk. Itu kena betul-betul faham baik. Ataupun satu pahaman yang baru yang menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Dia beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa taala ni seperti mana makhluk. Ada anggota, tapi anggota Allah tak sama dengan anggota makhluk. Ini pun sama juga. Mensabitkan mata bagi Allah, mensabitkan tangan bagi Allah, mensabitkan kaki bagi Allah, mensabitkan muka bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini semua pegangan yang tidak sah di segi syarak. Apa ni? Mujassimah. I'tiqad yang mujassimah, yang menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ini nama dia i'tiqad mujassimah. Ini pun tak sah i'tiqad dia. Islam, tetapi akidahnya rosak. Itu kena jaga. Ini banyak berlaku. Kita tidak ambil peduli tentang akidah. Betullah, kalau kita kena belajar betul-betul, kena faham baik, barulah kita tidak mensamakan, tidak menserupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Walaupun ayat Quran menyebut, tetapi kita tak boleh pegang secara zahir begitu. Kena kalau mengikut ulama salaf, kena serah apa pengertian dia, apa makna dia. Macam mana tak boleh kita tafsirkan. Dan ada ulama salaf juga dia menafsirkan ayat yang mutasyabihat. Saudara Ibn Abbas dia mengatakan was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un. Langit itu kami binakan dia dengan tangan.
bukan maksud bi aidin ai bi quwwah, dengan kuasa, dengan kekuatan. Wa inna la mus'in kami meluaskan, kami meluaskan dengan langit. Masya-Allah. Tuhan jadikan dengan tangan ke? Kalau ikut zahirkan ayat, banainaha bi aidin. Aid, yadun kita bila kita faham tangan, ni setakat daripada sini. Kalau sebut tangan semua daripada ujung jari kan sampai ke ketiak kita. Tapi di sini maksud aidin sini ada kafur, mana pergelangan tangan. Berarti adakah Tuhan ada pergelangan tangan itu? Adakah Tuhan jadikan langit makhluk ini dengan tangan? Tidak. Itu biquwah. Itu di antara ulama salaf yang menafsirkan, menakwilkan itu dengan mana kuwah. Ini nak cerita kata, kalau orang yang mensabitkan tangan bagi Allah, dia kata tangan Allah tak sama dengan tangan kita. Memanglah disebut tangan sama kan? Bila kita sebut tangan, kita akan faham mesti ada 5 jari. Kalau ada 10 jari itu bukan tangan siapa itu. Baik, maknanya tak boleh. Ataupun kita mensabitkan Allah itu bertempat di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di dalam, di luar dan sebagainya. Itu semuanya pegangan yang mujassimah belaka, yang menempatkan Allah Subhanahu wa tempat. Sedangkan dalam i'tiqad kita, Allah ada tidak bertempat. Di mana? Wallahu a'lam. Sebab Tuhan tidak perlu kepada tempat, tak perlu kepada makhluk. Ini perlu kita kena faham baik. Jadi kalau i'tiqad macam ni maka tidak sah. Berarti kalau kita kena kena mengikut i'tiqad yang diiktikadkan oleh ahli sunnah wal jamaah, sama ada salaf atau khalaf. Kalau khalaf mengikut Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Habis. Jadi kita faham. Nanti kita takut dengar daripada orang, kita ni jangan belajar sifat 20 ni sesat. Zaman Nabi tak belajar pun. Tak? Kita kena faham zahir ayat. Apa yang Tuhan suruh, apa Nabi suruh, apa Nabi bersabda, apa yang Quran sebut, kita faham ikut itu je lah. Jangan tafsir-tafsir salah, jangan takwil. Sedangkan para sahabat pun ada setengah para sahabat menakwilkan, seperti Ibn Abbas mentafsirkan ayat tadi dalam tafsirnya. Ada. Dan ulama-ulama yang lain ada setengah serah makna maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensabitkan tangan, tidak ada. Baik, itu yang pertama. Itulah perlu kita kena belajar. Sebab akidah ini bila akidahnya rosak habis, segala amalan pun akan tak jadi. Sebab dia kata Imam Taj Subki kata, tidak dikirakan walaupun zahirnya amalan yang baik, melakukan ibadat, anggota ibadat dengan zahir ni, tetapi imannya tak dikirakan amalan dengan iman. Iman tak dikira juga. Lagi maka tak sah. Dia boleh mengatakan kita belajar ilmu tauhid yang dijalani oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi ini adalah ilmu falsafah Yunani Greek, bukan nak daripada agama dah. Sedangkan Imam Asy'ari yang nak mengeluarkan tentang bahasan tentang sifat 13 ini adalah daripada suruhan, perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan otak dia, bukan dengan hawa nafsu dia dah. Tapi mereka yang berasasnya dasar, dia tak susah nak menerima. Nak menerima kan
Walaupun ramai ulama ada bahas berdebat tak nak dia masih lagi berpegang macam tu. Kenapa? Dia nak menyesatkan orang lain. Menasabahkah kita mensabikan tangan? Ada satu mana seseorang kita tak sebut nama kan. Saya dengar dalam di YouTube gitu. Kita kena sabikan tangan seperti kata yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Jangan kita tafsirkan dengan mana kekuatan, jangan kita tafsirkan dengan makna kuasa. Salah dia kata, salah. Contoh dia kata apa? Seperti mana isteri kita masak nasi, masak lauk kan? Oh, isteri aku ini masak dengan kuasa, dengan tangan ke dengan kuasa? Isteri kita masak tu dengan apa? Tangan. Macam tu dia kata, jangan kita tafsirkan makna tangan tu dengan kuasa. Bukan isteri dengan kuasa ada, tenaga ada, tapi kalau tak masak dengan tangan jadi ke? Sedangkan dia tu kehebat dah masuk yang YouTube tu. Tapi pahaman masih macam budak tadika, tak faham ayat Quran. Heran. Bila sebut tangan, kita akan terfikir di hati dalam fikiran kita mesti ada lengan, mesti ada bahu, mesti ada bahu. Takkan tangan saja. Kalau tangan saja apa jadi? Kita pergi tandas malam-malam, pergi tandas masuk bilik air. Bilik air pula jauh dulu kan, jauh dari rumah. Bukan sama sekarang ni kat rumah aja. Kalau dulu jauh ke rumah, pergi tandas nak ambil air basuh tangan, keluar tangan saja tolong basuh. Yalah, kok tandas dia kan, keluar tangan saja, badan tak nampak tangan dia bulu basuh tangan, tolong basuh kaki. Jadi hantunya namanya. Maknanya munasabah ke tangan saja. Sebab tu ulama dia tidak menafsirkan. Kalau ulama salah dia serah tafwid, maknanya dia serah apa maksud yang sebenar, wallahu a'lam. Macam mana tak, dia tak terfikir dalam hati dia, dalam fikiran dia. Bukan seperti mana ulama pahaman-pahaman yang baru, dia mensabitkan dahulu baru dia serah kemudian. Itu salah. Dia kata tangan Allah, tapi tangan Allah tak sama dengan makhluk. Itu salah. Ulama dulu tak ada, dia serah kepada Allah. Apa maksud ia tu macam mana, serah kepada Allah yang layak dengan dia. Itu baru betul. Adapun ulama yang khala yang kemudian dia menafsirkan adalah yad itu dengan mana? Kuwah, kuasa, kudrat. Kita buat dengan kekuasaan. Habis. Itu kena faham. Asas. Kalau asasnya rosak dah habis. Sebab semua amalan tu dikira dengan iman. Kalau iman rosak habislah. Kalau tu kena betul-betul kan. Itu yang pertama. Yang kedua, benar qasadnya. Tandanya agama yang kedua adalah kena benarkan qasad. Qasad dia kena benar. Mana? Iaitu menunaikan ibadat dengan ikhlas. Sama ada bentuk sembahyang, sama ada bentuk zakat, sama ada bentuk sedekah, sama ada bentuk puasa, sama puasa sunat, puasa fardu, haji, zikir, ibadat tak kira. Semua itu mesti dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini susah. Hak ikhlas ni susah sikit. Tapi peringkat kalau macam budak-budak ikat perayaan tak ikhlas tak apa. Kenapa pergi semayang? Takut kena rotan. Tu tak kisah. Tapi kita orang tua ni dah mukallah ni, kita dah fikir dengan kita sendiri, tak payah. Baik. Jadi mana kita kena tunaikan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Apa berkata ikhlas? Ikhlas tu maknanya bersih. Akhlasa yukhlisu ikhlasa, membersihkan, tak ada campuran selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti mana yang ditafsirkan, yang
bagi huraian para setengah-setengah ulama, seperti mana kata Sayyid Al-Jalil Abu Muhammad Sahal bin Abdullah Tasturi rahimahullahu ta'ala, apa yang dia kata? Dia kata ikhlas ni atas menafsirkan banyak pandangan-pandangan orang yang bijak, ulama-ulama yang berhikmah. Dia kata ikhlas ini adalah kegerakan diamnya, sama ada waktu semasa tersembunyi ataupun semasa zahirnya di kalangan orang ramai, sama ada kita duduk berseorangan ataupun kita dalam ramai-ramai ini, hanya